Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini adalah siri ketiga daripada siri pendedahan dan penjelasan. Para pendengar yang dirahmati sekalian, marilah kita lihat kepada surah Sad. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawa selepas Allah mencipta Nabi Adam, Allah menyuruh agar malaikat bersujud kepada Nabi Adam. Tetapi iblis ingkar kepada suruhan Allah Subhanahu wa taala. Illa iblis astakbara wa kana minal kafirin. Iblis telah ingkar dan bertakabur dengan suruhan Allah, dan jadilah iblis itu dalam kalangan golongan yang kafir. Lalu Allah bertanya kepada iblis, Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apakah yang menghalang kamu daripada sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan dua yad aku? Astakbarta am kunta minal alin. Adakah engkau ingkar ini kerana engkau sombong dalam hal ini saja, ataupun memang engkau sebelum ni memang seorang yang sombong dah lama dah, wahai iblis? Lalu iblis menjawab, Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik, aku dicipta daripada api, sedangkan Adam dicipta daripada tanah. Imam Tabari menyebutkan bahawasanya iblis dalam hal ini telah ingkar kepada suruhan Allah Subhanahu wa taala apabila dia tidak sujud kepada Nabi Adam. Idh asahu falam yasjud li Adam. Jelas dalam ayat ini iblis ingkar kepada suruhan Allah Subhanahu wa taala. Imam Tabari juga menjelaskan di sini bahawa alasan yang dikemukakan oleh iblis juga adalah alasan yang jahil. Alasan bahawa api lebih baik daripada tanah adalah alasan yang salah, kerana tabiat api itu menggelora dan tidak tenang, sedangkan tanah itu tabiatnya tenang dan kukuh. Itulah antara penjelasan yang dikemukakan. Dan Imam Tabari menyebutkan bahawa jawapan iblis itu sebenarnya laisa bijawab, bukanlah jawapan yang tepat, bukanlah jawapan kepada soalan Tuhan. Apabila Allah menyoal iblis, ma mana'aka minas sujud, apakah yang menghalang engkau daripada sujud? Iblis tak kata aku tak sujud kerana aku diciptakan daripada api, sedangkan Adam diciptakan daripada tanah. Dia tidak jawab apa yang Tuhan tanya, tetapi dia jawab nak cerita pasal diri dia sendiri. Walakinnahu ibtada'a khabaran an nafsihi. Dia jawab, Ana khairun minhu. Ini dalil sombong dan takabur iblis. Ini pula adalah daripada tafsir Imam Ar-Razi, seorang ahli tafsir dan mutakallim daripada Madrasah Asy'ariyah. Imam Razi juga menjelaskan bahawa alasan yang diberikan oleh iblis adalah alasan yang salah. Qiyas yang digunakan oleh iblis adalah qiyas yang salah. Iblis kata, aku lebih baik kerana aku dicipta daripada api, asal aku daripada api, sedangkan asal Adam daripada tanah. Api lebih mulia daripada tanah. Maka sesiapa yang asalnya lebih mulia daripada asal orang lain, maka dia lebih baik daripada orang itu. Jadi Imam Razi jelaskan di sini bahawa qiyas yang digunakan oleh iblis adalah qiyas yang salah. Dan Imam Razi rad menyanggah satu persatu premis yang digunakan oleh iblis. Jadi ini adalah antara sampel-sampel tafsiran ulama yang tidak memihak kepada iblis dan menyalahkan perbuatan iblis. Dan ini jelas bagi setiap orang yang membaca Al-Quran. Mari kita lihat pula Insanul Kamil. Bagaimana seorang imam ataupun al-arif billah, quote and quote, menanggapi isu ini. Kata Al-Jili, iblis itu dan pengikut-pengikutnya diciptakan daripada sudut sifat jalal dan zulmah dan dalal, diciptakan daripada nafsu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut Al-Jili, iblis diciptakan daripada hakikah Muhammadiyah, daripada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan bahawa iblis ini namanya dulu adalah Azazil, dan Azazil telah menyembah Allah sejak sekian-sekian ribu tahun. Wa kana al-haqqu qad qala lahu ya Azazil. Allah dah sebut kepada Azazil, wahai Azazil, la ta'bud ghairi, janganlah engkau sembah selain aku. Falamma khalaqa Allahu Adam alaihi salam wa amara al-malaikata bis-sujudi lahu iltabasal amru ala iblis. Maka apabila Allah mencipta Nabi Adam dan suruh para malaikat sujud kepada Nabi Adam, iblis terkeliru dekat sini. Fazanna annahu law sajada li Adama kana abidan li ghairillah.
Iblis fikir, Iblis sangka kalau dia sujud kepada Nabi Adam, maknanya dia sembah selain Allah lah. Jadi Iblis keliru. Walam ya'lam anna man sajada bi amrillahi faqad sajada lillah. Iblis tak faham bahawa kalau sujud kepada suruhan Allah, maka sebenarnya masih sujud kepada Allah. Falihadha imtana'. Oleh sebab itulah Iblis tidak sujud kepada Nabi Adam. Sebab apa? Kerana dia keliru saja. Wa ma summiya iblis, Iblis tidak dinamakan Iblis, sedangkan sebelum ini nama dia Azazil, illa linuktati hadzat talabbusil ladzi waqa'a fi. Kerana kekeliruan inilah, sebab dia kelirulah dia dapat nama Iblis, tak lebih daripada itu. Lalu Allah Ta'ala menyoal Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apakah yang menghalang engkau daripada sujud kepada Nabi Adam yang aku ciptakan dengan dua yad aku? Astakbarta am kunta minal alin. Adakah kamu sombong ataupun adakah kamu ini minal alin wal alun humul malaikah? Adakah kerana kamu sombong ataupun kerana kamu baik, wahai Iblis? Maka Iblis pun menjawab, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku daripada api, sedangkan engkau cipta dia daripada tanah. Lihat apa kata Al-Jili. وَهَذَا الْجَوَابُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ إِبْلِيسَ. Jawapan ini menunjukkan bahawasanya Iblis min a'lamil khalqi bi'adabil hadrah. Sebenarnya Iblis adalah antara makhluk yang paling faham, paling tahu adab dengan Tuhan. Masya Allah, hebat. Letak dua baris kat situ. Wa a'rafihim bis-su'al. Iblis lah yang paling faham soalan. Wa ma yaqtadihi minal jawab. Iblis lah paling faham cara nak jawab soalan. Terus sangat bercanggah dengan apa yang ditafsirkan oleh para ulama yang telah saya nukilkan sebelum ini. Ulama menyanggah Iblis, Al-Jili membela dan memuji Iblis. Kenapa Iblis faham soalan dan faham cara nak jawab? Li'anna al-haqqa lam yas'alhu an sababil mani'. Kerana Tuhan tak soal Iblis tentang sebab penghalang daripada sujud. Walau kana kadzalik lakana sighah limam tana'ta an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Tuhan tak tanya kenapa engkau tak sujud, walakin sa'alahu an mahiyatil mani'. Tetapi Tuhan tanya apa? Tuhan tak tanya kenapa, Tuhan tanya apakah penghalang. Fatakallama an sirril amr. Jadi Tuhan soal tentang rahsia hal itu kepada Iblis. Maka Iblis menjawablah, saya daripada api, Adam daripada tanah. Iblis sebut hakikat diri dia, hakikat keapian dia dan hakikat ketanahan Adam. Falihadha sababi iqtadal amru an la asjud. Sebab itulah aku tak sembah, wahai Allah. Lianna an-nara la taqtadi bihaqiqatiha illa al-ulu. Kerana api ini, hakikat api ini adalah tinggi, sedangkan hakikat tanah itu adalah rendah. Al-Jili mengiyakan Iblis, memuji Iblis, bahkan membela Iblis. Sedangkan ulama ahli sunnah, bahkan ulama Islam tidak bersetuju dengan Iblis, menyanggahi Iblis, menyalahkan penghujahan Iblis. Jadi para pendengar, bolehlah berfikir sendiri siapakah sebenarnya yang betul-betul beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah itu hakikat adab? Marilah kita fikir semula. Semoga Allah jadikan kita dalam kalangan hamba-Nya yang benar-benar beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kitab-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.